Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan, saya akan mengajar mengenai satu topik yang sangat penting dalam sejarah, bukan dalam sejarah Malaysia, iaitu mengenai Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Okey. So, untuk topik ini kamu dah belajar ini bagi pelajar-pelajar tingkatan 5, kamu semua dah belajar pada bab yang ke-9. Okey, KBSM pada bab yang terakhir mengenai bagaimana negara kita Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara-negara di luar negara. Ini dalam satu bab yang sama dengan Perang Dunia, Perang Dingin. Okey. So lepas kita belajar Perang Dunia, Perang Dingin, Blok Dunia semuanya, hari ini kita akan masuk bagaimana Malaysia menjalinkan hubungan dengan setiap negara-negara yang ada di dunia ini. Okey. Macam kalau korang boleh tengok dekat slide saya itu adalah tajuk Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Okey. So untuk topik ini, okey, dia ada, kalau korang tengok dekat slide saya, okey. So, dia ada, yang pertama yang korang akan belajar adalah mengenai apa itu dasar luar Malaysia. Apa itu dasar luar Malaysia? Lepas ini saya akan terangkan. Okey. Subtopik yang kedua yang korang akan belajar mengenai Malaysia dalam kerjasama antarabangsa adalah mengenai pertubuhan antarabangsa. Okey. Apa itu pertubuhan antarabangsa? Lepas ini nanti kalau ada kalau sempat saya akan terangkan. Dan yang ketiga adalah mengenai pertubuhan serantau. Apa beza pertubuhan serantau dengan pertubuhan antarabangsa? Ada beza ke kedua-dua pertubuhan ini? Ada perbezaan dia. Okey. So yang keempat, kita ada cabaran masa hadapan. Bagaimana kita dah belajar sejarah kan? So subtopik yang keempat ini adalah subtopik penutup kepada bab 9 dan juga penutup kepada subjek sejarah tingkatan 5, iaitu bagaimana kita menghadapi masa depan menggunakan ilmu-ilmu sejarah yang kita dah lalui sebelum ini. Okey. So itu adalah basically 4 benda yang kamu akan belajar mengenai Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Okey. So first sekali, okey, kita akan tengok apa itu dasar luar Malaysia. Okey. Itu dia dasar luar Malaysia. Okey. So kalau tengok kat situ, so dasar luar Malaysia. Apa ini dasar luar Malaysia? Okey. Sebelum kita belajar mengenai dasar luar Malaysia, kamu kena faham apa itu maksud dasar luar. Apa itu berdasar dan apa kaitan dasar dengan luar? Ada beza ke dasar luar dengan dasar dalam? Okey. So, kalau mengikut istilah bahasa Melayu, dasar ini bermaksud asas kepada sesuatu perkara. Benda yang paling basic. Okey. So, dasar luar Malaysia adalah dasar berbaik-baik dengan semua negara. Okey, so maksudnya bagaimana dasar atau asas, okey, dan asas kita yang kita terapkan dalam kita nak berkawan dengan negara lain. Contohnya dengan Indonesia, dengan Filipina, dengan Amerika, dengan Rusia. Bagaimana, apakah dasar yang kita jalankan? Maksudnya apakah orang kata hubungan yang kita jalankan? Dengan Indonesia hubungan kita baik tak? Dengan Amerika hubungan kita baik tak? Okey, bagaimana kita menjalinkan hubungan dengan negara luar? Itu maksud dasar luar. Dan dasar luar yang kita guna pakai untuk semua negara yang ada dekat dunia ini adalah dasar berbaik-baik dengan semua negara. Okey, maksudnya kita memang menjalankan dasar yang kita memang baik dengan semua negara. Tidak kiralah Amerika ke, Rusia ke, Jepun ke, kita menjalankan dasar berbaik-baik dengan mereka. Sebelum ini kamu dah belajar pada subtopik yang sebelum ini mengenai blok dunia. Kalau kamu masih ingat, kita ada blok komunis dan juga blok kapitalis, kalau korang masih ingat. Blok komunis dengan blok kapitalis ini adalah satu kumpulan orang kata satu aliran atau yang disertai oleh beberapa negara yang mempunyai aliran pemikiran yang sama. Contoh blok kapitalis ada seperti Amerika,
Itali, Perancis, negara-negara Eropah yang lain. Dan blok komunis pula adalah negara-negara yang mempunyai pahaman yang berlainan dengan kapitalis. Okey, seperti Rusia, China, mana lagi Ukraine dan sebagainya. Okey, itu adalah negara-negara komunis. Dan kalau kamu dah belajar sebelum ini, kedua blok ini memang tidak ngam antara satu sama lain. Itu yang menyebabkan adanya perang dingin. Okey, adanya perang dingin disebabkan oleh ada dua blok yang berbeza. Okey, dan kamu belajar juga sebelum ini adanya dunia ketiga. Dunia ketiga adalah dunia yang berkecuali. Maksudnya dunia ketiga ini atau blok dunia ketiga ini dia tidak join blok kapitalis, dia tak join blok komunis. Dan Malaysia adalah antara negara yang ada dalam blok ketiga. Maksudnya kita tidak menyokong komunis dan kita tidak menyokong kapitalis. Maksudnya kita baik dengan kedua-dua blok. Pada masa yang sama kita baik dengan Amerika Syarikat, pada masa yang sama juga kita baik dengan negara-negara komunis. Itu maksud dasar berbaik-baik dengan semua negara. Dapat tak dekat situ? Itu sedikitlah mengenai dasar luar. Dan kalau kita tengok dalam slide saya tu dia tulis, apakah kepentingan dasar luar? Penting ke untuk kita menentukan dasar luar kita macam mana? Penting. Yang pertama adalah untuk keselamatan negara. Kenapa penting untuk keselamatan negara? Penting adalah disebabkan kalau bayangkan kalau kita tidak menjalankan dasar berbaik-baik dengan semua negara. Okey, sudah semestinya kita akan menghadapi masalah seperti mana? Saya bagi situasi. Contohnya contoh kita baik dengan negara Amerika. Okey, kita tidak baik dengan negara Soviet. Contoh kita join blok kapitalis contohnya. Dasar luar kita adalah blok kapitalis. So maksudnya kita memang menyokong sepenuhnya kapitalis. Kita tidak menyokong komunis. Kita tak suka dengan komunis. Okey, jadi ianya akan membawa masalah kepada kita apabila kita nak berurusan dengan negara-negara komunis. Sudah semestinya kita tak dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara China, Soviet dan sebagainya. Semua negara-negara komunis kita tak dapat jalankan hubungan diplomatik. Jadi ianya akan membawa masalah kepada negara kita. Okey, contoh tiba-tiba China dia tak puas hati dengan Malaysia sebab Malaysia ni join blok kapitalis. Mungkin China akan boleh menyerang Malaysia ataupun menyekat orang kata kegiatan ekonomi yang ada dekat Malaysia. Maksudnya dia tak bagi syarikat-syarikat China berniaga berdagang dekat negara kita. Nampak tak? Itu antara kesan buruk kalau kita tidak menjalankan dasar berbaik-baik dengan semua negara. Itu yang pertama, keselamatan negara. Yang kedua, pembangunan negara. Macam saya cakap tadi, bayangkan kalau kita tidak berbaik-baik dengan negara komunis, kita sokong kapitalis dia, kita jadi blok kapitalis. Ianya akan menjadi masalah untuk pembangunan negara kita. Sebab apa? Sebab tak ada negara-negara yang daripada negara komunis yang nak berlabur dekat negara kita. Tak ada negara-negara komunis macam Rusia, Jepun, Korea Utara nak orang kata berdagang dekat negara kita sebab kita sokong kapitalis. So maksudnya negara-negara kapitalis dia yang boleh berdagang dekat negara kita. Negara-negara komunis tak akan. Sebab apa? Sebab kita dah orang kata mengakui bahawa kita adalah blok kapitalis. Nampak tak kat situ? Itu masalah dia yang akan terjadi kalau kita tidak tidak menjalankan dasar berbaik-baik dengan semua negara. Dan yang ketiga, kenapa pentingnya kita menjalankan dasar luar iaitu dasar berbaik-baik dengan semua negara adalah disebabkan oleh kita menyokong keamanan dunia. Siapa kat sini yang suka berperang? Tak ada orang yang suka berperang. Nak ke kita bergaduh antara satu sama lain? Tidak. Malaysia adalah antara negara yang menyokong keamanan. Maksudnya kita nak pastikan dekat dunia ni tak ada negara yang bergaduh antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab kita tak nak peristiwa perang-perang dunia sebelum ini terjadi kembali. Kita tak nak ada perang dunia pertama semula. Kita tak nak ada peristiwa perang dunia kedua semula. Dan kita tak nak nanti kita dah ada dua perang kan yang paling besar dekat dunia, tiba-tiba lepas ni kita ada perang dunia ketiga, perang dunia keempat.
Okey, nakkah kita mengalami kerugian, kematian, okey? Orang kata jumlah kematian mencecah berjutaan-jutaan manusia. Okey, tidak. Okey, kita tidak berlaku pertumpahan darah di negara kita. Sebab itulah kita menjalankan dasar berbaik-baik dengan semua negara. Sebab kita tidak mahu berperang. Kita kalau boleh kita nak kawan dengan semua orang. Nampak tak? Itu adalah dasar luar Malaysia. Dan kamu tengok kat situ, Malaysia, apakah bentuk hubungan-hubungan yang kita jalankan dengan negara luar? Kita ada dua jenis. Yang pertama adalah hubungan bilateral atau bilateral. Apa itu hubungan bilateral? Jangan salah faham Hubungan bilateral adalah hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Maksudnya kalau kita nak jalankan orang kata hubungan ekonomi dengan negara Indonesia, macam contoh kita nak orang kata nak jalankan hubungan diplomatik dalam bidang ekonomi, kita nak syarikat-syarikat di negara Indonesia berniaga di negara kita, dan kita pun nak buat benda yang sama dekat negara dia. Nampak tak? Itu hubungan bilateral. Maksudnya kita berhubungan secara terus. Maksudnya Perdana Menteri Malaysia kita dengan Presiden Indonesia bertemu secara terus, berbincang secara terus. Itu masuk hubungan bilateral. Dan lazimnya hubungan bilateral ini kita jalankan dengan negara-negara jiran. Negara-negara jiran ini adalah negara-negara yang dekat dengan Malaysia. Contoh kita ada Indonesia, Filipina, kita ada Thailand, kita ada Brunei, Singapura dan sebagainya. Ini adalah antara negara yang lazimnya kita jalankan hubungan-hubungan bilateral. Maksudnya kalau kita contoh sebagai situasi, Malaysia nak orang kata nak meningkatkan jumlah tanaman padi dekat Malaysia. Contohnya tanaman padi kat Malaysia tak cukup, jadi kita perlukan jumlah beras yang lebih banyak daripada negara luar. Kita tahu selain daripada Malaysia, antara negara yang menjadi pengeluar padi utama dekat Asia Tenggara adalah seperti Thailand. Jadi kita cuba menjalankan hubungan bilateral, kita cuba orang kata menjalankan hubungan diplomatik untuk kita berbincang dengan dia bagaimana kita nak meningkatkan sektor pertanian antara kedua-dua negara. Nampak tak? Itu hubungan bilateral. Okey? Lazimnya Malaysia, macam saya kata tidak ada negara Malaysia Indonesia, Malaysia Filipina dan sebagainya. Okey, dan yang kedua, kita ada hubungan multilateral. Apa itu multilateral? Multilateral ni maksudnya hubungan pelbagai hala. Okey, untuk pengetahuan kamu tadi saya lupa sebut, yang pertama tadi adalah hubungan bilateral atau dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai hubungan dua hala. Maksudnya hubungan dua hala. Okey, dan hubungan multilateral adalah hubungan pelbagai hala. Multilateral. Macam mana hubungan multilateral ini? Dia adalah hubungan pelbagai hala, dan hubungan ini terbentuk bila negara kita menyertai pertubuhan-pertubuhan yang ada dekat dunia ni. Kamu kena tahu dekat dunia ni kita ada macam-macam pertubuhan-pertubuhan yang disertai oleh pelbagai negara. Kita ada macam-macam pertubuhan dengan objektif yang tertentu. Nanti saya akan terangkan mengenai pertubuhan-pertubuhan dunia ini dalam kita berbincang mengenai pertubuhan antarabangsa dan pertubuhan serantau. Okey, apa yang kamu kena tahu sekarang adalah bagaimana bentuk hubungan multilateral ini adalah bagaimana kita menyertai satu pertubuhan dan kita berhubungan dengan negara-negara yang ada dalam pertubuhan tersebut. Okey, contohnya macam tanah ASEAN, kita ambil OIC. Apa itu OIC? OIC merupakan satu pertubuhan Islam yang terbesar di dunia. Maksudnya ianya salah satu persatuan yang menggabungkan semua negara-negara Islam dekat dunia. Malaysia, Arab Saudi, apa lagi, Mesir, apa lagi Syria dan sebagainya. Banyak negara-negara ini akan join, akan join OIC, dan di situlah bagaimana kita dapat menjalankan hubungan dengan negara-negara yang jauh daripada kita. Contoh macam Syria. Okey, kita tahu hubungan bilateral kita boleh jalankan dengan negara-negara jiran, negara-negara yang dekat dengan kita. Macam negara-negara jauh macam mana? Kita gunakan hubungan multilateral, iaitu hubungan menggunakan pertubuhan. Okey, dekat situ. Contoh macam OIC.
Okey, contoh kita nak jalan ke hubungan sebab OIC ini berkaitan dengan Islam kan, perkembangan agama Islam di dunia. Jadi bagaimana kita nak kembangkan lagi orang kata perkembangan pembangunan Islam dekat negara kita? Kita boleh join OIC dan di situlah kita boleh orang kata menjalin hubungan dengan negara-negara yang sama hala dengan kita, iaitu negara-negara Islam. Ini kita bagi hubungan multilateral. Dan kita Malaysia tidak hanya join satu pertubuhan OIC saja. Kita join macam-macam pertubuhan. Kita ada pertubuhan ASEAN, PBB, NAM. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Dan setiap pertubuhan-pertubuhan ini mempunyai objektif yang berbeza antara satu sama lain. Okey, dapat? So itu sedikit mengenai dasar luar Malaysia dan dua bentuk hubungan yang kita jalankan dengan negara-negara luar. Okey? Okey, sampai di situ saja topik kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang sama. Sahabat jangan risau. Video ini nanti akan ada bahagian yang kedua. So stay tune. Jangan lupa saya Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey? Bye.